Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rabbil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ada dengan kita semua dapat bersama lagi dalam program Generasi Al-Quran Surah Taman Jawijaya. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah kurniakan kepada kita nikmat kesihatan sehingga mampu lagi kita bersiaran secara online, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk siri yang ke malam ni adalah siri yang ke-151. Insya-Allah kita akan bersama tetamu yang telah saya maklumkan semalam, iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki bin Abdul Halim, yang telah pun berada bersama-sama kita dalam Google Meet ni, insya-Allah. Jadi saya rasa insya-Allah kita akan dapat mulakan program kita seperti yang mana kita rancangkan. Kerana Ustaz pun ada, tuan-tuan pun dah ada, jadi saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan khususnya kepada Ustaz yang sudi untuk menjadi guru kita ataupun khalifah kita pada malam ni. Sebelum tu, marilah sama-sama kita mulakan program seperti biasa dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah kalau tuan-tuan hitung, malam ni adalah malam yang ke-151. Dan kita sebenarnya bercita-cita untuk khatam Al-Quran dengan baca Al-Quran setiap hari 2 muka surat Al-Quran bersama-sama secara berjemaah dengan mengikut bacaan ustaz yang jemputan kita secara tertib, insya-Allah. Di mana untuk khatam Al-Quran dengan membacanya setiap malam 2 muka surat, kita perlukan sebanyak 302 siri, insya-Allah, untuk khatam Al-Quran. Malam ini kita adalah 151, maksud dia malam ni adalah separuh, kita dah sampai separuh daripada muka surat Al-Quran, daripada masa Al-Quran yang kita baca, dan kita mulai besok kita akan memulakan untuk separuh yang kedua. Jadi malam ni adalah pengakhir separuh yang pertama. Jadi alhamdulillah pada malam ni yang saya maklumkan tadi, tetamu kita adalah yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zaki bin Abdul Halim.
yang merupakan pegawai di pejabat Mufti Negeri Pulau Pinang sudah pun ada bersama kita. Jadi Ustaz dah biasa dah sekali bersama kita. Alhamdulillah ni adalah kali kedua dalam tahun 2022. Jadi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz yang masih lagi sudi untuk membantu menjayakan program ni. InsyaAllah kami sangat-sangat mengalung-alungkan kehadiran Ustaz kerana memberi sokongan kepada program ni, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh kerana Ustaz dah biasa dengan program ni, tuan-tuan pun dah biasa. Tapi semalam kalau tuan-tuan ingat, semasa Ustaz Muhammad Salmi bin Syaimi semalam, yang merupakan salah seorang ahli jawatan kuasa Majlis Fatwa Negeri Pulau Pinang, Ustaz menyatakan bahawa tak pasti sama ada tuan-tuan dan perempuan memberi perhatian ataupun tidak, kerana kalau kita membaca Al-Quran, kita kena betul-betul memberi fokus terhadap pengajaran. Jadi kerana Ustaz kata dia tak pasti sama ada kita memberi fokus atau tidak, kerana kita tak pasang kita punya video. Sebab itulah saya kata sunnah kita mengaji ni, kita pasang video kita. Jadi kita pakai elok-elok, jadi kita pasang, kerana bila kita pasang video kita, tetamu kita dapat lihat kita. Jadi ini sunnah, kerana kalau kita belajarkan di surau ke, di masjid ke, kita menghadap guru menghadap kita. Jadi bila kita ada, jadi cikgu boleh nampak, ustaz kita boleh nampak, jadi kita rasa kita bersama dan kita rasa lebih bersemangat untuk meneruskan program ni. Kerana guru pun yakin anak murid memberi fokus, anak murid pun rasa seronok kerana ada ramai bersama-sama untuk mengikuti program yang berkenaan. Jadi saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh tuan-tuan pasanglah kamera video supaya kita dapat sama-sama menemani dan mendengar pengajaran Ustaz sama-sama secara lebih fokus. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ni seperti biasa kita akan baca Al-Quran 2 muka surat, dan seterusnya kita akan dengar tazkirah daripada Ustaz, di mana pada malam ni kita dah sampai ke ayat-ayat terakhir sebelum ayat-ayat terakhir surah Al-Kahfi, di mana kita akan baca pada malam ni ayat 84 sampai 180. Surah Al-Kahfi ada 110 ya. Jadi malam ni kita akan baca sampai habis, itu 84 sampai 110, dan besok kita akan memulakan dengan surah Maryam, insya-Allah. Jadi surah ni ayat-ayat ni berada pada muka surat 303 dan 304. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah buka muka Al-Quran, muka surat 303 dan 304, dan kita akan baca nanti mengiringi bacaan Ustaz sebagai khalifah untuk kita baca malam ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tuan-tuan dah bersedia dengan Al-Quran, kalau yang mana tak ada Al-Quran, boleh tengok presentation yang ada dekat depan ni, dan kita akan baca bersama-sama Ustaz. Jadi saya tanpa melengahkan masa lagi, dengan segala hormatnya saya mempersilakan Al-Fadil Zaki untuk menguruskan program jelas Al-Quran Surah Tabariyah pada malam ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, terima kasih kepada Cikgu Abdul Rahim, seterusnya para tetamu Allah, muslimin dan muslimat usrah
Taman Jayawijaya dan juga semua yang ada dalam program kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan mulakan sebagaimana dimaklumi oleh pengacara kita Cikgu Abdul Rahim. InsyaAllah kita akan mulakan pada ayat yang ke-84. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Fa'atba'a sababa. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى نقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعد ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أو أولياء
إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita telah akhiri satu surah yang cukup penting, yang mana kalau kita mengimbau kembali kepada kelebihan surah Al-Kahfi ini, adalah satu surah yang Nabi SAW menggalakkan untuk kita sentiasa membacanya, khususnya pada hari Jumaat, bermula dari malam Jumaat, iaitu Khamis malam Jumaat, sehinggalah waktu akhirnya sebelum masuk maghrib hari Jumaat itu. Itu antara waktu yang digalakkan untuk kita membaca surah Al-Kahfi ini, dan surah ini antara yang boleh menyelamatkan kita kalau kita memahami pengajaran-pengajarannya, kan? Boleh menyelamatkan kita daripada fitnah-fitnah, khususnya fitnah akhir zaman. Ketika kita berada pada zaman zaman-zaman fitnah ini, zaman kemuncaknya fitnah yang berbagai, bermacam-macam, dan kalau kita perasan memang fitnah itu sering berlaku di kalangan kita, sama ada secara sedar ataupun tidak, sama ada suka ataupun tidak, kebanyakan kita mungkin terdedah kepada fitnah-fitnah itu. Fitnah dari sudut kita duk dengar orang duk bawa khabar-khabar yang tak betul, sampaikan setiap hari perlu diingatkan tentang tabayun, membuat penyelidikan ataupun selidik dahulu setiap berita yang kita terima. Itu antara fitnah-fitnah yang berlaku. Begitu juga fitnah dalam bentuk kemewahan yang berbagai di kalangan kita, walaupun mungkin kita diuji dengan berbagai bentuk ujian, tapi kita tengok rezeki yang melimpah ruah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan tak putih-putih, kan? Walaupun mungkin di kalangan ada kita di belah kita ni tak kenalah banjir, kalau ada sahabat-sahabat kita di pantai timur, di belah pantai belah sana tu, belah Selangor, belah Pahang, belah Johor, yang terkena banjir, walaupun musnah rumah tangga mereka, tapi rezeki itu mencurah-curah, kan? Tak putih-putih rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, cuma kena sabar.
Maka di samping dalam keadaan itu sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak menguji kita, di samping fitnah-fitnah yang banyak, maknanya dengan kemewahan-kemewahan walaupun diuji masih lagi Allah Taala berikan nikmat, nikmat-nikmat yang banyak di kalangan kita lalai dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada surah yang kita baca ini, kalau kita mengimbau kepada pengajaran dia, kalau saya merujuk balik kepada suatu sebenarnya saya ada tulis satu buku tuan-tuan, Rahsia 7 Surah. Mungkin tuan-tuan dulu masa saya jadi imam di masjid daerah, buku ni pernah kita diskusikan surah-surah yang tertentu. Pada pertemuan yang lalu kita telah diskusikan surah Fatihah kalau tak silap. Dia ada 7 surah kan. Surah Kahfi ni belum lagi kita diskusikan untuk kita mengambil intipati daripada kisah-kisah yang ada di dalam surah Kahfi. Dan pada malam ni yang kita baca pada ayat bermula ayat 84, sebenarnya dia bermula pada ayat 83 dengan ayat wa yas'alunaka 'anil Zulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Ni mula daripada ayat 83 ini sampailah ayat yang ke 100. 100 itu menceritakan kisah Zulqarnain. Kalau malam kemarin mungkin tuan-tuan telah dihidangkan dengan kisah pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan guru yang disebut, tak ada dalam Quran ni tak disebut siapa dia, seorang lelaki saja yang Allah Ta'ala sebut, tapi ulama-ulama tafsir telah menamakan lelaki itu sebagai Nabi Khidir. Dengan berbagai bentuk pengajaran, pertemuan yang berlaku antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, pengajaran-pengajaran yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk abstraks, yang perlu difikirkan, kerana Nabi Musa itu adalah satu pelambangan kepada contoh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang sentiasa rajin bertanya, umat yang sentiasa selalu nak buat benda-benda baru dalam kehidupan mereka. Maka itu yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan persoalan-persoalan yang diutarakan oleh Nabi Musa alaihi salam itu adalah bukan nak menunjukkan Nabi Musa alaihi salam itu seorang yang jahil, tetapi sebagai suatu pengajaran kepada kita yang membaca kisah itu, pengajaran kepada umat-umat yang terkemudian, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendidik hamba-hambanya daripada guru turun kepada pelajar ataupun anak murid untuk mengambil faedah daripada ilmu-ilmu yang tersirat daripada hikmah-hikmah yang tersurat pada apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni. Baik, kalau kita merujuk kepada kisah Zulqarnain ni pula, pengajaran yang boleh kita ambil, ada saya bukukan berkenaan dengan secara ringkas lah untuk mudah diambil pengajaran dia. Kisah Zulqarnain ni, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan kisah ini sebagai satu bentuk pengajaran. Sebenarnya dalam surah Kahfi ni ada 4 pengajaran asas utama. 4 pengajaran utama bagaimana kita nak menghadapi zaman fitnah, khususnya zaman kita yang kita berada zaman fitnah yang saya sebutkan tadi ni. Zaman yang bermacam bentuk Allah Ta'ala uji, walaupun diuji dengan ujian-ujian berbentuk musibah, tetapi di sebalik musibah tu ada nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala selitkan. Maka di situ adanya suatu bentuk tugasan kepada kita untuk menyelamatkan iman, menyelamatkan akidah, menyelamatkan amal ibadah kita supaya tidak terpesong dan terlalai dengan fitnah-fitnah yang menyebabkan cabaran itu. Kalau sekiranya seseorang yang tidak ada kekuatan iman, maka dia akan hanyut dalam kehidupan dunia. Tapi bagi orang yang dah ada suatu bentuk asas yang kuat ataupun iman yang benar, maka insya-Allah dia dapat menghadapinya dengan segala cabaran itu. Namun cabaran-cabaran itu perlulah diiringi dengan ilmu. Sebagaimana kisah yang kita baca semalam, mungkin Ustaz Salmi dah huraikan berkenaan dengan Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam, macam mana perlunya kita berdamping dengan para guru
dan bagaimana perlunya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan memahami hikmah-hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala itu daripada sudut keyakinan kita kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan perasan kalau dalam peristiwa kita berada zaman fitnah ni, masa Covid ni lah, dan kita diuji. Uji dengan Covid tu satulah. Cuma kalau dari sudut syariat, kita diuji tentang penjarakan dalam solat, kita diuji dengan kehadiran kita ke masjid yang terhad, kita diuji dengan cara pengajian kita. Itu bentuk ujian-ujian. Kalau kita melihat dari sudut hikmah-hikmahnya, dia lebih kurang macam apa yang berlaku kepada Nabi Musa AS kepada Nabi Khidir. Dan hikmah itu kita tak nampak pada mula berlaku tu. Selepas dia berlalu satu ketika, maka baru kita nampak hikmahnya macam mana Allah Ta'ala nak mendidik kita. Cuma kita kena sabar untuk menerima ujian ini, dan kunci kejayaan itu ialah kesabaran dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan jadi orang yang suka menyalahkan keadaan. Dan kalau kita tengok hari ni, dalam keadaan kita berhadapan dengan COVID ni, contohnya keadaan apabila difatwakan kena penjarakan itu dalam solat, timbul rungutan-rungutan di kalangan jemaah yang mempertikaikan kenapakah fatwa itu dikeluarkan, sehingga akan mengabaikan sunnah Nabi SAW dan gesaan Nabi suruh kita merapat-rapatkan saf-saf, sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis solah. Ramai orang mempertikaikan, hatta orang-orang yang ada ilmu pun mempertikaikan. Yang ni di sini kita nampak betapa kalutnya kita. Betapa kita ni tak sabar menerima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama macam keadaan Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, kenapa? Nabi Khidir kata, Sa'ad, tunggu Sa'ad. Ada pengajaran yang lepas ni. Kalau hang tak tanya banyak, nanti aku bagi tahu di penghujungnya. Tapi sifat kita ni tak sabar. Tak sabar. Itu yang berlaku, tuan-tuan. Sedangkan dalam keadaan kita buat macam tu, kalau kita tengok Saudi kan, Saudi orang duk sebut tentang di Mekah dah rapat. Tiba-tiba 2-3 hari lepas keluar pula kenyataan Saudi terpaksa bagi jarak balik. Sebab apa? Ramai pula dah berjangkit. Termasuklah yang saya balik dari Mekah baru ni pun kena jangkitan juga. Tapi di Malaysia lah kena. Waktu balik Alhamdulillah negatif. Tapi sampai-sampai di airport tu, ujian yang pertama negatif, ujian yang kedua mai kat Bukit Pancong ni baru positif pula. Kena juga kita. Tak pernah kena juga. Barulah rasa sikit macam mana periknya apabila adanya virus tu dalam badan. Walaupun tak ada gejala, tapi adalah rasa-rasa sikit-sikit yang kita terpaksa tanggung. Namun begitu, kita dapat lihat dalam pengajaran surah Al-Kahfi ni sangat besar untuk kita nak berhadapan dengan ujian-ujian cabaran akhir zaman ini. Itu contoh. Contoh tu baru satu. Banyak lagi sebenarnya kalau kita menghayati surah ini. Kita dapat lihat betapa Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan panduan. Sebab tu Nabi SAW mengatakan kepada kita, kalau kita baca jaga surah ini dengan baik pada setiap hari Jumaat, dia akan menjadi cahaya kepada kita. Dia maknanya dia akan menyuluh kehidupan kita. Maksudnya dia akan memberi panduan kepada kita, bukan saja nikmat dari sudut kejayaan kita di akhirat, tapi bagaimana kita berhadapan dengan cabaran-cabaran Allah Subhanahu Wa Taala waktu di dunia ini. Okey, itu secara hikmah dia. Kerana terlalu banyak hikmah tu dia berlaku, dia akan kita sedar apabila kita dah belajar sabar. Belajar sabar, maka kita akan nampak hikmah-hikmahnya yang banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk kepada kita. Betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jangan kita terlalu menyempitkan kefahaman kita, tetapi kita buka luaslah demi menjaga maslahah. Sebab tu dalam kisah Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir, banyak dikaitkan dengan khibrah ataupun dengan maslahah. Antara cerita yang terakhir, kalau tuan-tuan imbau kembali kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, kisah bagaimana dia membetulkan tembok kan. Itu antara maslahah. Nak cerita tentang perlu menjaga masalah.
Di samping hikmah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendidik kita untuk sabar, dan takdir Allah Ta'ala itu akan Allah Ta'ala kurniakan kebaikan itu pada sesuatu pada tepat masa dia, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu kita disuruh untuk menjaga maslahah, maslahah dalam kita melakukan sesuatu keputusan ataupun tindakan kita. Kita bersyariat ni tuan-tuan, bila mana kita berhadapan dengan situasi-situasi yang gawat yang macam ni, antara hukum yang asal dengan apabila wujudnya azimah, apabila wujudnya masyaqqah, maka di sana adanya maslahah. Wujudnya hukum-hukum yang berkaitan dengan disebut sebagai rukhsah, keringanan dalam hukum-hukum agama. Itu ada kaitan dengan apa yang kita belajar dan boleh kita faham daripada surah Kahfi ni tuan-tuan. Baik, kemudian yang kita nak kisahkan pula ialah berkenaan dengan Zulkarnain. Apakah pula dia punya hikmah dia? Kisah pengajaran utama daripada pengajaran kisah Zulkarnain daripada ayat yang ke-82 sampai ke ayat yang ke-100 ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak menggambarkan ada 4 ciri penting. 4 ciri penting yang ditunjukkan oleh Al-Quran berkenaan dengan kepimpinan dan pengurusan. Kalau akhir zaman ni kan kita di Malaysia pun, bukan Malaysia sajalah, di mana-mana serata dunia ni krisis yang berlaku selain daripada krisis ekonomi, selain daripada krisis alam, krisis kepimpinan juga berlaku. Kan? Dalam keadaan politik yang tak menentu ni. Kita bukan nak cerita bab politik, kadang-kadang orang terlalu allergic bila kita bertafsir cerita tafsir ni, bila cerita sebut politik, apa ni ustaz dah bawa cerita politik pula. Dia jadi allergic sangat. Dengar dulu. Ni cerita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita untuk mengurus dunia. Memang tujuan Allah Taala utuskan kita ke dunia ni sebagai khalifah. Dan secara fitrah, sifat manusia ni perlu dipimpin. Kita tak boleh nak duduk seorang-seorang dan kita tak reti nak duduk seorang-seorang, melainkan apabila kita berada dalam jamaah, adanya seorang yang dilantik menjadi pemimpin dan memimpin kepada kebaikan. Itu memang fitrah kehidupan kita. Mau tak mau secara asasnya itulah politik dalam kehidupan. Kalau kita merujuk balik kepada apa maksud politik, politik ialah bagaimana kita nak mengurus kehidupan manusia. Jadi dalam Islam, Allah Ta'ala mengutuskan para rasul bukan hanya untuk mendatangkan pengajaran berkenaan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi juga didatangkan pakej yang lengkap bagaimana nak mengatur kehidupan manusia supaya kehidupan manusia ini berada dalam keadaan baik. Saling bantu-membantu, saling hidup dalam keadaan harmoni, adanya ta'awanu al birri wat taqwa, bertolong-tolongan kepada kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu semua berpunca daripada adanya kepimpinan yang baik. Maka Nabi SAW telah menunjukkan kepada kita contoh. Nabi bukan hanya sekadar Nabi yang mengajarkan Al-Quran, tetapi Nabi juga adalah seorang pemimpin, Nabi juga seorang ayah, Nabi juga seorang suami, Nabi dah segala-galanya Nabi tunjukkan kepada kita bagaimana kita nak hidup dalam keadaan yang harmoni dengan berpandukan pada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So daripada kisah Zulkarnain ni ada 4 perkara. 4 perkara yang boleh kita dapat pengajarannya. Saya tak baca, tuan-tuan boleh baca dia punya terjemahan di situ. Namun daripada ayat-ayat itu kita dapat pengajarannya. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan Zulkarnain ini adalah seorang pemimpin yang salih, yang adil, seorang abid yang kuat beribadah dan seorang yang mujahid yang memperjuangkan agama. Itu ciri-ciri kepimpinan yang baik. Allah Ta'ala sebut dah Zulkarnain itu siapa dia. Seorang yang baik. Kemudian dia pula memimpin masyarakat manusia pada waktu itu. Dia bukan memimpin satu negara saja, tapi dia pimpin sebahagian dunia. Hebat kepimpinan dia. Dia berpindah-pindah satu tempat ke satu tempat sampai ke suatu tempat yang jauh. Nak cerita tentang apabila dia berjumpa dengan satu kumpulan, kumpulan yang disebut sebagai kumpulan Ya'jud wa Ma'jud. Satu kelompok yang melakukan kerosakan. Ada kalau cerita akhir zaman ni Ya'jud dan Ma'jud ni akan muncul semula, wallahu a'lam. Tapi menurut riwayat Ya'jud dan Ma'jud ni akan lahir semula
ataupun akan keluar balik daripada tempat yang telah dikunci oleh Zulkarnain ini apabila semua orang yang beriman telah dimatikan. Itu cerita akhir zaman lah. Semua yang beriman ni dimatikan. Kita ni masih lagi dalam proses Imam Mahdi, masih lagi proses menantikan Nabi Isa alaihissalam, ikut apa yang kita yakini dan percaya dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan akhirnya selepas daripada peristiwa itu barulah datangnya, sebelum dunia ini dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Wallahu a'lam. Itu sebagaimana dikisahkan. Tapi orang yang mula-mula berjumpa dengan kelompok ini ialah Zulkarnain, dan dia mampu untuk menangani mereka ini dengan bijaksananya dia. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan bahawasanya Zulkarnain ini bukan datang macam barbarian kan. Kalau kita duk dengar cerita orang dulu-dulu ni main perang ni, kira duk bawa pedang, duk bawa senjata, duk pergi perang kampung ni, perang kampung tu, tak. Tapi Nabi Zulkarnain ini datang dengan satu prinsip agama, dengan satu perlembagaan yang adil. Perlembagaan yang adil, dia kata. Ada perlembagaan yang adil, maknanya ada undang-undang yang adil yang diperjuangkan menurut petunjuk dan juga panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada pula orang yang membahaskan siapakah Zulkarnain ini, adakah dia seorang nabi ataupun seorang lelaki yang disebut sebagai lelaki yang soleh. Wallahu alam, ada yang sebahagiannya, tapi pandangan yang masyhur di kalangan ulama tafsir mengatakan Zulkarnain ini adalah seorang yang disebut sebagai lelaki yang soleh, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut namanya dalam Quran. Ada orang yang tertentu saja yang Allah Taala sebut namanya dalam Quran. Jadi bila disebut namanya dalam Quran, ada orang yang namanya dengan sifat yang buruk, tapi ada juga orang yang namanya dengan sifat-sifat yang baik. Tapi yang sifat yang baik ni jarang Allah Ta'ala sebut nama, digambarkan nama. Sebab sifat baik ni selalunya dilabelkan kepada orang-orang yang banyak melakukan kebaikan. Tapi ikon kepada orang yang melakukan kezaliman tu hanya beberapa nama saja yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran. Contohnya Fir'aun, Qarun, Haman. Itu antara nama-nama yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang yang melakukan kerosakan. Ketiganya, pengajaran daripada kisah Zulkarnain ini juga, dia bertemu dengan bangsa yang tinggi kemahuan dan cita-cita. Digembling sepenuhnya tenaga mereka kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya seorang pemimpin yang hebat, dia memimpin pula rakyat yang juga hebat. Rakyat yang suka bergandingan untuk melakukan kebaikan. Maknanya mudah untuk dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan memajukan masyarakat pada waktu itu. Walaupun mereka bukanlah sehebat kita dari sudut teknologi, tetapi mereka memiliki kecerdasan akal dan juga kekuatan tubuh badan sehingga mampu untuk membina satu ketamadunan yang hebat. Antaranya bagaimana terfikirnya Zulkarnain ini untuk menghalang satu bentuk ancaman yang berlaku kepada satu kaum yang dia jumpa ni, satu qaryah, tempat yang mana kaum tu bukan kaum yang boleh bercakap dengan percakapan yang difahami. Cakap dalam bentuk cakap yang bunyi yang slang-slang bunyi lagu tu saja, tapi tak tahu. Sebab kalau kita tengok dalam YouTube pun ada, tuan-tuan kan, ada berita dia duk sebut korang, tapi ada bahasa dia tu. Bahasa tu hanya geng mereka tu saja yang tahu. Tapi orang luar ni nak belajar bahasa tu cukup susah. Jadi Iskandar Zulkarnain dia menggunakan bahasa isyarat untuk nak memahami apa kehendak mereka. Mereka kata kami ni ada satu gunung, yang gunung ni dia menurunkan lava, gunung berapi. Jadi pada ketika itu Zulkarnain telah memikirkan cara macam mana untuk nak menghalang menghalang lava itu terkena kampung mereka dan dibina tembok yang kukuh. Itu yang kita tengok macam mana teknologi Jepun. Sebab negara Jepun adalah negara yang memang terdedah kepada gunung berapi yang kerap meletus. Jadi mereka buat tembok-tembok yang menghalang daripada berlaku
lempahan lava itu mengena kepada kampung-kampung. Itu antara apa yang dilakukan oleh Zulkarnain ketika dia mengembara dan menyebarkan dakwah Islam kepada seluruh masyarakat ketika dia mengembara itu. Itu antara kisah-kisah yang kita dapat faham daripada kisah Zulkarnain ini, tuan-tuan. Yang mana kalau kita nak detailkan, dalam buku ni pun ada saya detailkan sikit, kerana kisah ni dia cukup menarik untuk kita mengambil pengajaran. Jadi kesimpulan daripada kisah ini boleh kita simpulkan daripada pengajarannya, tuan-tuan. Dalam melayari kehidupan ini, kita akan senantiasa mengalami konflik dan silih berganti. Konflik dalaman dan luaran, namun untuk mengatasinya keputusan perlu dibuat sebagai penentu. Sama ada kesudahan yang baik ataupun buruk. Keseluruhan surah Kahfi ini membuatkan kita mahu berfikir ataupun mampu berfikir sebelum membuat sesuatu keputusan. Jadi kalau kita tengok ayat yang seterusnya pula, sebelum 5 ayat yang akhir, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita untuk kita ini bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, apa yang kita dapat faham daripada pengajaran surah ini serta kesimpulannya, iaitu apa yang Allah Taala hendak aku buat sebenarnya. Allah Taala nak tanya kita. Dengan surah ini Allah Taala nak suruh kita buat satu kesimpulan tentang kehidupan kita, apa yang Allah Ta'ala hendak aku buat. Bukannya apa yang aku hendak buat. Bukan juga apa yang orang lain hendak aku buat. Apabila kita telah berjaya meletakkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai matlamat, maka ia melambangkan setiap aktiviti kita dipengaruhi iman dan tauhid yang benar. Malah setiap aktiviti tersebut tidak akan menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kenyataan ini yang saya sebut ni adalah berdasarkan kepada ayat Allah, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepada kamu tentang orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya, iaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi maknanya kita ni nak kena sentiasa bermuhasabah diri kita ni, tuan-tuan. Adakah yang kita buat selama ini berbetulan dengan kehendak Allah Ta'ala dan petunjuk Nabi SAW. Sebab banyak di kalangan kita ni nak tunjuk pandai. Lawan ni nak tunjuk pandai. Hatta mufti-mufti pun mereka petikai. Ni kita tak tahu nak kata lagu mana sikap manusia hari ni, tuan-tuan. Pandai tak, bodoh tak boleh diajak, pandai tak boleh nak ditumpang. Keadaan kita macam tu dah jadi. Masyarakat kita hari ni apabila hilangnya nilai-nilai adab dan akhlak dalam kehidupan, maka jadilah manusia yang bodoh tak boleh nak diajar, pandai tak boleh nak ditumpang. Itu yang berlaku kepada masyarakat kita. Sebab tu surah Kahfi ini dia mengajar kita untuk menjadi manusia yang tawaduk semula, manusia yang melihat kembali kepada matlamat hidupnya, manusia yang kena jadi macam Nabi Musa alaihissalam, yang ada ciri-ciri orang yang sabar, ciri-ciri orang yang akur dengan ketentuan Allah, takdir Allah Subhanahu Wa Taala, di samping mengambil petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak banyak menggunakan hawa nafsu dalam mempertikaikan hak-hak Allah ataupun takdir Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kita kena jadi orang yang sentiasa bergantung harap dan juga menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya, banyak perkara yang boleh kita halusi daripada ikhtibar surah ini untuk dipraktikkan dalam perjuangan hidup seharian. Ini kerana hampir 75% ayat dalam surah ini berbentuk cerita. Jadi kita boleh faham mudah, insya-Allah. Surah ini juga mempunyai kelebihan yang tersendiri. Moga dapat kita amalkannya melalui bacaan sebagai ibadah dan zikir, serta mengambil pengajaran daripadanya sebagai inspirasi dan juga motivasi. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, Kultan kita ni kuliah 10 minit tapi lebih daripada 10 minit ni, moga-moga kita dapat ambil sikitlah pengajaran daripada surah yang mungkin tuan-tuan dah sama-sama kita bertalaki dan kita ambil pengajaran daripada berbagai mulut guru-guru. Jadi mudah-mudahan kita dapat banyak input-input yang baik
Jadi jangan hanya kita jadi orang yang mendengar semata-mata tapi tidak berfikir dan beramal. Maka marilah sama-sama kita mendengar, kita merenung, kita berfikir, kita beramal dan seterusnya kita mensabitkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang yang sentiasa melakukan kebaikan. Sebab hidup ini adalah ujian. Kita tak terlepas daripada setiap saat dan detik dalam kehidupan kita kerana hidup kita ni hakikatnya ujian. Bukan untuk tempat kita bersantai-santai. Santai-santai itu pun hakikatnya ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak melihat adakah kita terus lalai dengan kesenangan, dengan kedamaian, seronok santai-santai itu, ataupun kita masih lagi mengikat hati kita untuk sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, berfikir tentang masalah ummah dan juga seterusnya memikirkan kesudahan kita dan bagaimana menyediakan bekalan-bekalan untuk kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita mati nanti. Baik, sekadar itu dulu, insya-Allah, wallahu alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Malam ni kita dapat bersama-sama dengan Ustaz Dr. Haji Muhammad Zaki dan kita dapat mendengar bacaan Al-Quran menutup pada surah Al-Kahfi tadi daripada ayat 84 sampai 110 dan kita dapat ikut bersama membaca dua muka surat malam ni. Seterusnya kita mendengarkan tadabbur daripada surah yang dibaca, surah Al-Kahfi tadi, khususnya ayat-ayat yang penghujung, cerita berkenaan apa Nabi Zulkarnain, iaitu seorang orang soleh, iaitu Zulkarnain, dan seterusnya ibrah yang dapat dikutip daripada penutup surah Al-Kahfi, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu sebelum ni saya lupa Ustaz mana. Ustaz Zulkifli Zainon, dia cerita mengenai surah Al-Kahfi ni, ada kutip daripada situ mengenai orang kita bagi dimaklumkan bahawa kalau kita mengamalkan surah Al-Kahfi ni adalah penting kepada Dajjal, fitnah Dajjal. Jadi fitnah. Jadi dia kata dalam surah Al-Kahfi ni kalau kita selidiki, dia ada 4 fitnah. Jadi antaranya fitnah puasa yang menceritakan kisah Zulkarnain. Zulkarnain adalah seorang pemerintah yang berkuasa dalam urusan. Yang pertama fitnah agama, yang kedua fitnah, saya lupa lah. Last sekali fitnah puasa. Fitnah agama, siapa ingat? Fitnah ada 4 tu. Fitnah pertama akidah, yang kedua ilmu, yang ketiga harta, yang keempat kuasa. Jadi yang Ustaz juga ini ada kesinambungan lah dengan cerita apa Zulkarnain yang Ustaz ceritakan tadi. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita pun dah bisa berkenalan dan Ustaz pun dah bisa bagi taruh pada saat itu, tapi cuma mungkin tuan-tuan sama ada tuan-tuan tahu ataupun tidak tahu, kalau tuan-tuan berada dekat seberang Selatan ni, khususnya di Masjid Era Selatan, tuan-tuan mesti mengenali Ustaz Dr. Muhammad Zaki kita. Jadi Ustaz Dr. Muhammad Zaki kita juga merupakan salah seorang yang merupakan orang yang membawa jemaah haji, menjemaah haji, membawa jemaah umrah. Jadi Ustaz ceritakan tadi baru balik. Jadi Ustaz adalah antara kumpulan yang pertama menjaga umrah selepas pasca Covid, di mana pihak kerajaan Arab Saudi telah membenarkan untuk jemaah Malaysia untuk mengerjakan umrah. Jadi Ustaz pergi. Jadi saya rasa saya nak ambil peluang benda ni, nak dengar juga cerita mengenai perjalanan haji, perjalanan umrah kali ni. Mesti ada banyak beza dia, apa yang kita dapat ibrah daripada situ sehingga kemudian apa yang terjadi menyebabkan bakar balik semua, dengar kata sampai separuh lebih
kena COVID, adakah mereka tak mengambil vaksin? Kalau ambil vaksin macam mana? Orang yang dah ambil vaksin dia macam ustaz kena, kita kata tak ada simptom, tak nampak bergejala sangat, apa itu COVID tu tak begitu teruk menjejaskan, sehingga macam sekarang boleh dah balik selepas 2 minggu kuarantin, boleh balik masuk ke balik masyarakat untuk memberi pengajaran balik, untuk mengikuti kuliah dan sebagainya. Manakala orang yang tak ambil vaksin, saya dengar cerita ada juga orang yang tak ambil vaksin ni, tapi macam mana dia boleh terlepas, tak tahulah, dia memalsukan. Dengar cerita betul tak betul tak tahu lah. Saya dengar cerita ustaz pun mungkin. Jadi nak dengar lah cerita dari ustaz. Saya nak ambil peluang malam ni nak dengar juga, pasal kita pun semangat semua nak pergi, kata dah tersekat. Jadi ustaz adalah merupakan daripada main, kalau untuk tuan-tuan yang perempuan, ustaz bawa jemaah dengan Al-Haramain. Jadi nak dengar perjalanan tu dan juga apa-apa yang berlaku, dapat pengajaran daripada sana. Jadi nak minta ustaz cerita sikit lah mengenai ni supaya dapat meningkatkan lagi semangat kita untuk bila dibuka nanti untuk kita terus hadir ke Mekah dan Madinah. Silakan ustaz. Baik, terima kasih kerana mau peluang untuk bercerita tentang umrah semasa umrah bersama SOP kan. Umrah bersama SOP. Baik, sebenarnya kalau kita duk dengar cerita kata susah hanya untuk melakukan umrah semasa SOP ni, apabila SOP ni memang gambaran-gambaran ataupun cerita-cerita khabaran-khabaran kata susah tu sebenarnya tak ada yang menyulitkan, tak ada sangat. Mana memang boleh dikatakan tak ada lah. Sebaliknya banyak pula kemudahan, kerana sewaktu kita di Mekah ataupun di Madinah tu orang tak berapa ramai dan banyak peluang-peluang yang kita dapat buat dengan baik, dengan tertib. Contohnya ketika tawaf, kita boleh tawaf dekat dengan Kaabah walaupun tak boleh sentuh, tapi dengan menjaga SOP tu kita dapat maknanya lakukan dengan lebih sempurna tanpa ada tolak menolak antara jemaah, sebab masing-masing duk jaga untuk menjarakkan antara satu sama lain. Maknanya ketika tawaf tu kita boleh dalam keadaan yang sempurna insya-Allah. Cuma nak turun ke tempat tawaf tu sebagaimana sebelum ni jugalah, sebelum pernah juga dulu kan ketika depa nak buat pembesaran kawasan tawaf tu, nak turun ke kawasan tu kena pakai ihram. Itu saja kan. Syarat nak turun ke tempat tawaf tu mesti pakai ihram. So maknanya bukanlah semestinya kita pakai ihram tu kena buat umrah. Tak juga. Kalau kata kita nak buat tawaf sunat, boleh saja kita buat tawaf sunat dengan berpakaian ihram. Tawaf sunat ya. Cuma bagi orang perempuan mudah. Orang perempuan dia pakai pakaian biasa kan. Cuma ya, kemudian dia ada dua. Satu, kalau sekiranya jemaah itu pergi dengan visa umrah, mereka akan dibekalkan dengan gelang khusus. Maknanya dia diberikan satu kemudahan lah. Dia nak masuk tu polis pun tak tanya banyak. Tak tanya banyak sangat untuk dia nak pergi ke tempat tawaf. Yang penting dia kena ikut SOP dia. Kalau nak pergi ke tempat tawaf kena pakai ihram. Maka pakai ihram lah. Orang lelaki lah khususnya pakai pakaian ihram tu. Nak semayang di kawasan mataf, nak semayang di kawasan tempat tawaf tu, dalam keadaan berpakaian ihram sahaja yang dibenarkan. Maknanya apa yang berlaku sewaktu SOP COVID ni lebih kurang pernah juga berlaku satu ketika dahulu, ketika tempoh mereka buat pembesaran sampai mereka buatkan ring tu untuk tawaf di atas apa nama tu. Jadi nak masuk kawasan tu kena pakai ihram. Maka dia punya suasana lebih kurang macam tu jugalah. Dan syarat-syarat yang dikenakan sebelum kita nak pergi mesti ada vaksin, mesti kena, kalau yang tak Pfizer dia kena tambah booster lagi. Itu syarat-syarat yang dikenakan. Sebenarnya tak tahulah yang kata tak ada, terlepas juga orang yang tak ada vaksin ni, wallahu alam lah. Tapi kalau ikut tu memang kalau terlepas juga tu makna syarikat pelancongan tu lah yang mereka ni buat ataupun mungkin tipu lah, wallahu alam kan. Tapi kalau ikut syarat-syarat tu nak terbang mesti kita kena ada vaksin satu, yang kedua kita kena buat test PCR test tu kan. Sama ada waktu kita pergi
mesti negatif, dan waktu kita nak balik pun mesti negatif dulu baru boleh naik kapal terbang. Kalau positif mereka tak benarkan dan kena kuarantin. Kalau kata di Mekah, kena kuarantin di Mekah 14 hari. Lepas tu baru boleh terbang. Jadi macam kebanyakan jemaah kami lah sebenarnya yang kemuncak berlaku ni bermula 25, waktu saya balik tu 26, 27. Waktu tu yang berlaku. Waktu saya balik 25 bulan tu, waktu tu pun tak banyak lagi kes-kes. Cuma yang kita dapat kenal pasti ni, kes-kes yang berlaku ni apabila percampuran jemaah yang turun umrah, lepas tu dengan kumpulan orang lain, pengembara yang daripada negara lain. Yang mereka nampak tak berapa nak jaga SOP. Kalau pergi umrah ni memang SOP ni cukup ketat. Tapi hak negara-negara lain dengan ada yang tak pakai mask, ada yang batuk-batuk, yang kita nampak memang dah demam dah pun. Jadi bila kita beratok sementara nak keluar tu, nak pergi cop pasport, dan sebelum nak kena test tu, ada juga jemaah-jemaah yang terkena waktu di airport tu. Kita kena pasti mereka ni duduk di antara tu, celah-celah jemaah yang lain. Bukan umrah tapi hak yang pengembara-pengembara yang lain. Yang ada simptom-simptom batuk macam demam tu, mereka tu tak jaga SOP, dia sampai yang tak tutup muka pun ada. Kita duk pakai tapi kita bila batuk dalam ramai-ramai, itu antara kita nampak punca-punca yang berlaku. Sebab tu pengusaha umrah ni mereka buat memorandum minta penarikan semula hak yang duk tak bagi pergi ni. Sedangkan memang jemaah umrah ni daripada awal lagi kita jaga. Balik tu baru kita nampak kesan penurunan tu berlaku bila dah balik. Di tanah ayak kita baru kena. So maknanya sebab tu mereka minta kalau boleh balik tu asingkan jemaah umrah dengan hak orang-orang pengembara yang lain ni di airport tu. Mana jangan bercampur, sebab yang kita kenal pasti ni apabila bercampur hak jemaah umrah dengan jemaah-jemaah lain, hak jemaah umrah ni pun tersangkut juga dengan pok-pok tu. Ialah sebab bila kita balik ni tuan-tuan, kita punya antibody dah kurang. Pasal apa? Pertama, kita duduk atas kapal terbang lama, 8 jam. Pula kita balik tu ada penerbangan hak awal pagi, mana kita tak lena sangat malam tu. Kita dalam keadaan yang letih dengan perubahan cuaca, di Mekah sejuk, kan. Lepas tu kita balik main, cuaca kita ni agak panas. Jadi mana bila kita dah bertembung antara iklim yang berbeza ni, maka antibody kita ni bagi orang-orang tua-tua dia akan cepat kolap disebabkan letih semua. Jadi balik bila dah demam tu bukan demam punca COVID tu lagi, tapi demam tu sebab kita keadaan badan kita yang tak stabil. Bila kita balik ni dah waktu pi terlalu pressure sangat kan, kita dah buat dengan umrahnya apa semua kerja-kerja, balik-balik tiba-tiba di atas kapal terbang tu tak dapat rehat yang selesa. Maka waktu itulah antibody kita dah menurun. Maka yang saya nampak lah ketika itulah mudah dijangkiti. Apabila mai kat airport pula, ada pula orang duk bawa yang simptom-simptom tu daripada negara luar yang tak jaga, mai daripada India ke apa ke, yang tak jaga, jadi dia terkenalah kepada jemaah kita. Itu antara punca-punca yang berlaku. Sebenarnya dia bukan mai daripada Arab Saudi sendiri. Sebab kalau kita kata di Saudi sendiri cukup jaga. Nak masuk masjid pun ada 2 app yang kita nak kena download ataupun kita kena sentiasa pakai, iaitu Tawakalna dengan Itmarna. Tawakalna ni macam MySejahtera tapi dia lebih advance lagi daripada hak kita. Sebab dia akan sentiasa reload keadaan kita. Dia tahu situasi kita ni sihat ataupun tidak. Sebab tu mereka tak macam nak kena test suhu kat kita, sebab dah app tu dah dia boleh trace kita punya body kita tu. Sebab tu dia sentiasa ada pusing tu. Bila kita buka Tawakalna tu, di sana dia akan sentiasa detect kita punya di mana kita, bagaimana keadaan kita dan sebagainya. Kemudian yang kedua, app Itmarna, iaitu kita bagi dia ada 2 tadi visa. Satu visa umrah, memang khusus buat umrah, dan satu lagi visa ziarah. Visa ziarah ni dia bebas sikit. Dan dia tak terikat sangat dengan peraturan-peraturan yang berat lah. Macam mana kalau visa umrah, dia kena ada dah satu di sana, dia kena ada link jemaah agensi pelancongan sini dengan pelancongan sana. Mana di sana mereka akan disambut oleh agensi pelancongan sana. Jadi dia punya demand dia tu agak tinggi sikit lah.
Sebab tu ada juga syarikat-syarikat banyak tak ambil dengan visa umrah ni sebab dia punya kos dia agak dibanding dengan visa ziarah. Sebab visa ziarah kita ni tak ada lah keistimewaan macam gelang tadi, tapi kita kena sentiasa isi itmana tu. Kalau kata kita nak masuk masjid, kita kena tempah kita punya permit, dan begitu juga kalau kita nak masuk kawasan Matam untuk buat umrah dengan berpakaian ihram tu, sama ada nak buat umrah ataupun nak buat tawaf sunat, kena isi untuk dapatkan solat umrah. Tapi biasanya kita boleh buat setiap hari insya-Allah. Maknanya dia bagi 3 jam, kita boleh pilih dalam tu waktu mana yang kita nak masuk. Tapi biasanya dia kalau polis-polis ni dia pun tak terlalu strict sangatlah. Cuma just kita isi sebagai persiapan, tapi biasanya mereka tak tanya sangat. Dah tengok kita berpakaian ihram, mereka terus boleh bagi. Dan tak tengok pun hak gelang apa semua tadi. Maknanya dua-dua visa ni taklah orang kata apa, ada keistimewaan masing-masing. Tapi dari sudut kemudahan tu, kalau pakai visa gelang tu dia akan mudah dari sudut nak masuk masjid tanpa dicek. Kalau kata hak visa umrah sekalipun walaupun tak ada gelang, kita kena sentiasa aktifkan kita punya itmana. Maknanya kalau nak masuk masjid, kita nak kena sentiasa daripada awal esok, nak pergi masjid esok, hari ni kita nak kena buat perancangan. Contoh malam ni untuk subuh, lepas Isya tadi ni ataupun lepas maghrib tadi, kita dah isi dah nak masuk dalam masjid. Jadi itulah sikit sebenarnya, dia tak ada lah nak kata susah mana, tapi sebenarnya lebih mudah kerana satu terkawal dengan SOP-SOP-nya, dan yang kedua kita banyak ruang untuk kita nak masuk raudhah ke, kita nak masuk tempat tak. Kalau di Mekah tu raudhah tu dia lebih tersusun, dia tak macam dulu. Kalau dulu nak masuk berebut-rebut orang. Tapi bila dah ada SOP ni, kalau dulu kan orang perempuan dia tersusun juga, tapi lebih tersusun daripada dulu, dan orang lelaki pun tersusun. Dia ada slot dia akan buat 3-4 kumpulan, okey, dia akan masuk ikut turn. Jadi setiap satu kumpulan tu diberi masa lebih kurang dalam 15 hingga 20 minit untuk duduk dalam kawasan raudhah, dan boleh kita nak bersolat, nak berdoa tanpa ada gangguan yang macam mana berebut-rebut dulu ni. Dan di bahagian perempuan pun tak ada bising-bising macam dulu sebab mereka dah ada ikut slot. Jadi tak terlalu padat dan ramai. Itu dari sudut kelebihan lah. Cuma dari sudut pemantauan saya, kalau kita nak pergi ni dalam tempoh SOP ni, elok kita cari hotel yang paling dekat dengan masjid. Macam syarikat yang saya orang join ni ialah Mursyid Haramain, macam Ustaz Cikgu Abang tadi. Haramain sebenarnya syarikat Mursyid Haramain, dia selalu duk promosi kat TV Hijrah tu. Memang antara syarikat-syarikat yang terkenal jugalah kan. Dan alhamdulillah dia akan ambil hotel yang dekat di Mekah ni, sebab bila hotel dekat ni dia dah duduk dalam kawasan yang pagar tadi kan. Kalau kata nak di lingkungan Masjidil Haram ni, dia ada pagar, polis nak masuk tu dia akan tanya dulu. So maknanya kita yang dah duduk dekat situ, dia tak tanya banyak sebab kita turun-turun tu masjid terus. Jadi tak banyaklah checkpoint dia, terus masuk ya. Cuma checkpoint nak pergi ke tempat tawaf tu saja. Yang dia ada satu laluan khusus nak pergi ke tempat tawaf tu. Kalau nak naik masjid, biasanya nak mayang dalam masjid tu tak banyak tanya sebab kita dah terus main daripada kawasan yang bersambung dengan masjid. Banding dengan kalau kita duduk hotel Olayan ke jauh-jauh sikit tu, memang dia bila nak masuk kawasan tu dia ada satu checkpoint, lepas tu checkpoint yang kedua dekat masjid pula. Jadi itu antara apa saya tengok untuk kemudahan kita lah. Kalau sekiranya kita nak pergi umrah ni dengan syarikat-syarikat yang mereka dah buat kajian tentang kemudahan kepada jemaah dari sudut keselesaan. Dan di samping tu juga kita boleh ziarah. Kalau hak yang apa syarikat kami sediakan, kita boleh pergi ke Taif. Cuma di Taif ni kita biasanya kita pergi Taif, kita akan ziarah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Tapi masjid ni hanya dibuka dekat masuk waktu Zuhur. Jadi kalau biasanya jemaah sampai awal, dalam pukul 9-10 dah sampai dah. So kita tak boleh nak masuk solat lah dalam tu. Cuma kita boleh ziarah kat luar, dan tempat-tempat yang lain yang ada di kawasan Taif tu boleh kita ziarah juga.
untuk kita ambil pengajaran daripada kisah Nabi SAW ketika mana Nabi menyampaikan dakwah di Taif tu. Itu antara tempat-tempat, dan tempat-tempat yang lain masih lagi boleh kita ziarah. Cuma di Mekah kita tak pilah ke Hudaibiyah apa semua tu, sebab takut pula nanti kalau kita pergi ziarah di Hudaibiyah dia ada kaitan pula dengan penyakit unta lah sebagainya kan. Jadi dalam keadaan tu kita ambil jalan selamat lah, kita pergi ke tempat-tempat yang biasa-biasa. Biasanya masyair lah, kita ziarah masyair untuk melihat kawasan-kawasan. Bagi orang yang tak biasa pergi, mungkin dia boleh dapat gambaran macam mana Arafah, macam mana Muzdalifah, macam mana Mina. Itu, dan dalam keadaan ni kita santai sebab tak ramai. Itu kelebihan kita pergi dalam tempoh SOP ni, sebab ada negara-negara yang memang tak benarkan, dan memang Saudi tak benarkan. Masih lagi tak dibenarkan. Indonesia, negara Indonesia memang mereka tak pergi ziarah lagi. Tak ada orang masa tempoh bulan 12 ni, tak ada langsung. Kecuali orang Indonesia yang memang duduk di sana. Tapi jemaah dari Indonesia yang main macam kita ni tak ada. Yang ada hanya Malaysia. Negara-negara lain pun tak banyak sangat lah. Kira yang nampak, kita nampak orang Malaysia macam seolah-olahnya orang Malaysia saja yang duk buat umrah tu. Kebanyakan orang Malaysia, khususnya dalam bulan 12. Sebab jemaah-jemaah yang lain tak berapa banyak lagi yang masuk. Itu dia. Wallahualam, mungkin Saudi pun pilih negara-negara yang tertentu dengan SOP yang telah ditetapkan. So untuk haji ni pula, tabung haji dah pesan kepada kami kalau buat kursus, apa perjanjian, dengan sebut janji apa-apalah, tahun ni boleh pergi ke apakah, wallahualam lagi. Sehinggalah pengisytiharan rasmi yang akan diberikan sama ada dalam bulan Ramadan ataupun paling lewat dalam bulan Syawal. Boleh pergi 30,000 ke apakah, wallahualam. Tidak ada satu kenyataan rasmi sebab dia melihat kepada suasana semasa. Macam baru ni pun kita dengar Saudi isytiharkan semula untuk penjarakan. Masa saya pergi dulu sempatlah kami semayang rapat-rapat, alhamdulillah seronok semayang rapat-rapat kan. Tapi bila dah suasana tu berlaku ataupun kes-kes yang dinyatakan itu akibatnya membalik daripada Saudi, maka Saudi pun ambil tindakan drastik, dan kebetulan dia di sana pun ada kes-kes yang meningkat, tapi tak sampai 100 pun. Cepat mereka ambil tindakan. Di Madinah memang daripada COVID ni sebenarnya boleh katakan 95.9 ataupun 95% bebas COVID sebenarnya, kawasan Masjidil Haram tu. Sebab tu kami sempat sembanglah dengan pegawai-pegawai perubatan di sana macam mana situasi COVID di sana. Di Madinah dia kata kawasan yang jemaah bertumpu itu memang terkawal sangat-sangat. Orang-orang yang nak masuk di situ memang kena syarat-syarat yang macam mana dikenalkan kepada kita. Jadi orang luar tak sewenang-wenangnya masuk ke tempat-tempat tu. Jadi memang terkawal lah sebenarnya hakikatnya. Sebab itulah syarikat-syarikat pengelola umrah ni, mereka bersungguh-sungguh minta supaya kerajaan buka balik, kerana punca COVID itu bukanlah di sana. Bukanlah bermula di Mekah ataupun di Madinah. Bukan orang Mekah buat balik. Tak, sebab nak balik tu, orang nak balik tu mesti dia test dulu 3 hari paling lewat. 3 hari sebelum terbang dia kena negatif. Kalau positif tak boleh balik. So maknanya bukan main daripada sana, tapi dia berpunca dari airport. Dan pengalaman saya memang kita nampak punca tu berlaku di airport tu. Bukan main daripada Saudi tu. Wallahualam. Itu yang saya nampak, dan itu yang boleh saya buat satu kesimpulan berkenaan dengan pengalaman umrah waktu SOP ni. Wallahualam. Terima kasih Ustaz, dapat pencerahan. Jadi tuan-tuan, dengan pencerahan yang Ustaz berikan, rasa seronok kita, kerinduan kita terhadap apa Mekah dan Madinah, untuk kita mohon kepada Allah SWT supaya dapat lagi dibuka untuk kita berpeluang untuk pergi ke sana, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya nak berikan kepada tuan-tuan seorang-orang saja sebab kita dah panjang dalam masa ni, untuk bersembang dengan Ustaz. Jadi siapa nak dulu silakan berinteraksi, sebab saya tak cadang nak bagi kepada ramai. Jadi silakan tuan-tuan, siapa yang nak
nak sembang Ustaz, nak bertanya soalan, silakan. Okey, kalau tak ada lagi saya nak maklumkan, insya-Allah kalau ikut perancangan lah, saya ada nak bawa jemaah lagi dalam bulan 3 ni, 16 bulan 3, satu tarikh yang saya dah pilih, dan satu lagi bulan 12. Bulan 12 tu insya-Allah dalam awal bulan 12 kot, tak tetap tarikh lagi, tapi ada satu lagi lah insya-Allah. Yang ni yang saya akan bawa sendirilah insya-Allah. Kalau ada yang berminat boleh hubungilah insya-Allah. Baik, silakan tuan-tuan kalau ada soalan apa-apa. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz pergi bila tu? Sama dengan saya ya? Saya pergi hak baru ni 15 hari bulan dan balik 25. Samalah, sama dengan saya. Ustaz naik kapal terbang? Saudi. Oh, sama. Mesti sama tu. Oh, saya sama. Tapi betul Ustaz, kita orang pun masa kena tu, masa cek yang PCR yang kedua. Yang mula-mula dekat Arab Saudi negatif. Lepas tu dekat KLA pun saya negatif. Lepas tu yang ke-5 hari kan kita dekat Malaysia, baru kena positif. Itulah saya pun agak juga mungkin dekat lapangan terbang. Sebab saya bersama dengan Bangla. Memang kita orang memang sama dengan yang Bangla punya ni lah, orang-orang Bangla. Betul lah, kalau kata ikut yang kebanyakan yang kena tu, yang saya tanya jemaah tu, dia tak ada simptom. Maknanya tak tahu, tak macam mana. Mungkin kita dah ada itulah, dah ada vaksin, salah satu dia. Dan ataupun mungkin kita bukan pembawa lah. Kita ni bukan pembawa, kita ni terkena saja, tempiasan tu. Sebab tu kata macam puan kata tadilah, memang kita kebanyakannya mungkin terkena masa di airport tu. Bila bercampur dengan macam-macam macam Bangla lah, orang India lah apa kan. Itulah kebanyakan dia. Betul. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Ustaz, yang mengenai Ustaz kata tadi kalau kita dengar berita, kita kena siasat sedikit takut berita palsu dan sebagainya. Ini cerita berita yang terkini pula lagi dah orang labak macam-macam di WC ni. Cerita dia kata dekat Amerika Syarikat Bill Gates isytihar kata vaksin tu adalah beracun dan apa nak ada saman kepada kerajaan Amerika yang apa suruh cucuk vaksin tu. Jadi macam mana Ustaz, ni apa bukti ke orang kata berita tu direka ke macam mana ke Allah alam mengenai vaksin ni? Zaman teknologi ni orang boleh buat berita, dia boleh tiru sebiji macam berita harian semua tu. Jadi hak nak percaya ni wallahualam lah, kita ikutlah saluran rasmi. Dan pengalaman kita yang kita duk kena vaksin ni pun ialah dia macam antibody lah nak wujudkan. Sebab tu kadang-kadang wallahualam kita nak hurai lebih pun kita bukan ahli, sebab tu tak berani nak cakap lebih kan. Cuma dari segi pengalaman peribadi tu memang bila ada vaksin ni dia kira macam ada booster lah, kira ada orang kata apa, protect lah, ada penahanan daripada nak kena teruk lagi. Banding dengan orang yang tak ada vaksin ni memang kan, macam kita memang ada rasa juga sakit dada tapi taklah kuat sebab kita dah mungkin dah ada antibody dalam badan tu. Itu kelebihan bagi yang vaksin ni. Racun tu sebab tu kadang-kadang wallahualam mungkin bila dia pemakanan kita sama kan, yang kita tak jaga dengan gaya hidup kita, dan orang kita ni pun muda-muda dah kena penyakit. Bila dah ada penyakit, bila campur lagi dengan penyakit, jadi macam-macam lah. Jadi kalau kita nak pukul rata semua tu mungkin satu yang secara logiknya tak berapa kena lah. Bila kita hanya dengar kata berita mai daripada sekian-sekian Amerika, bila dengar Amerika macam betul sangat dah. Kadang-kadang Amerika ni lah pemohong yang banyak pun kan. Jadi tu kalau tabayun tu kita serahlah kepada ahlinya lah untuk kita nak ambil faham yang benar. Yang penting kita ikut apa yang boleh menyelamatkan kita tu, insya-Allah. Wallahu a'lam.
Ajar Salbiah last lagi. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, sila teruskan. Ustaz, berbalik pada pakej umrah yang Ustaz bawa tu, dia berapa dia punya tambang dan ada ke macam jemaah-jemaah yang perempuan ni dia kenakan macam ada kelonggaran untuk mahram ke atau dia masih ketat lagi ikut prosedur baru? Okey, baik. Terima kasih kerana bertanya. Okey, pakej yang kami bawa ni, harga sebelum harga kemuncak ialah 7490, lebih kurang 7500 lah. Dan dia ada 5 hari di Mekah, 5 hari di Madinah. Cuma di Mekah kita hanya sediakan makan pagi saja. Untuk tengah hari dengan makan malam itu sendirilah sebab kita duduk di Hotel Sofwa. Hotel depan sekali tu. Jadi hotel depan tu memang pakej dia tu kalau ikut satu malam tu mahal. Kalau campur dengan makan tu mahal lagi lah. Cuma kerana di tempat tu dia sebab pengalaman jemaah-jemaah sendirilah yang pergi, dia kata lebih baik kita tak sediakan makan kerana di sana ada senang nak cari makan. Di kawasan Hotel Sofwa tu senang dan murah lagi dan banyak pilihan daripada kalau kita sedia berbungkus. Sebab sekarang dalam SOP ni makan kena bungkus. Jadi bungkus ni kadang-kadang tak kena dengan selera kita walaupun masakan kita bila dah 5 hari di Madinah makan macam biasa tapi dia menu tu ulang balik jadi tak sedap. Jadi kita rasa macam jemaah yang pergi tu rasa rugi, lebih baik kata kami pilih untuk tak disediakan makan tengah hari dan malam sebab kita boleh makan sendiri dan mudah nak cari di Mekah. Di Madinah agak susah sikit, dia kena keluar di luar tu. Jadi di Madinah memang kita full package lah dengan makan pagi, sarapannya tengah hari dan juga malam. Cuma di Mekah saja kita sedia makan pagi, kemudian yang malam dan petang, malam dan tengah hari itu makan sendiri. Jadi dia sip sikit kat situ lah. Mana package tu agak murah sebab dengan hotel tu banding dengan hotel yang di depan sekali itu memang sesuai lah dengan harga tu. Satu. Yang kedua, kita syarikat ni dia menggunakan visa ziarah. Jadi visa ziarah dia tak terikat macam peringkat umur tadi ni dengan mahramnya, dengan 18 ke atas kan. Dia terikat kalau kita ambil visa umrah. Tapi kalau visa ziarah ni dia tak terikat. Dia tak ada syarat mahram. Jadi boleh pergi tanpa mahram sekalipun. Manakala budak-budak boleh pergi juga, tak ada masalah. Cuma satu saja, kalau umur 12 tahun ke bawah dia tak boleh masuk masjid. Boleh pergi tapi polis dekat masjid tu dihalang, tak bagi. Budak-budak ni kena sembahyang di luar. Hak yang umur nampak besar sikit, maknanya 13 ke atas nampak dia boleh bawa diri sendiri, yang tu boleh masuk dalam masjid. Tapi kalau ikut guna visa ziarah tu, umur ni dia tak terhad, dia boleh masuk, boleh pergi ke Mekah ataupun Madinah. Tapi yang menjadi masalah tak boleh masuk masjid kalau umur muda sangat. Jadi nak bawa anak-anak tu boleh, tapi itulah dia punya kekangan. Kalau guna visa ziarah ni, kekangan boleh pergi, tapi kekangannya ialah apabila nak masuk masjid, polis tak bagi. Jadi banyak juga yang ada jugalah. Tapi jemaah Malaysia tak bawa lah sebab dia dah tahu. Jemaah-jemaah yang lain lah, jemaah-jemaah dari negara lain yang bawa anak-anak, mereka terpaksa sembahyang di luar pagar masjid. Satu keluarga family duduk sembahyang di luar. Sebab apa? Anak-anak, disebabkan anak-anak mereka tak boleh masuk. Umrah pun macam tu juga. Budak-budak bawah 12 tahun tak dibenarkan masuk. Itu yang sebab-sebabnya tu. So maknanya kalau siapa yang berminat, insya-Allah tarikh yang sebenarnya kita tiap-tiap kalau ikut syarikat ni tiap-tiap bulan ada. Cuma bulan ni dia terberhenti sebab kerajaan dah stop kan. Jadi lepas bulan tu insya-Allah dia akan buka balik lah bulan 3. Bulan 2 ni insya-Allah dia akan buka balik. Dan setiap bulan tu ada, setiap minggu tu ada penerbangan. Dan ada mutawif khusus, sebab syarikat kita ni kita sediakan mutawif setiap satu kumpulan tu ada mutawif khusus dari Malaysia yang akan mengiringi dan ada mutawif juga di sana yang akan membantu. Ada sudut sebab kita nak kena gunakan dua app tadi ni, Tawakalna, Patut Iktimarna, kita akan bantulah
Mutawif yang akan bantu untuk mudahkan walaupun kita tak guna visa umrah, sebab visa umrah ni muasasah sana yang akan urus, orang Arab sana. Tapi dengan visa ziarah ni mutawif kita sendiri yang akan tolong uruskan kita. Itu insya-Allah. Jadi kita punya package satu kumpulan tu tak lebih daripada 40 orang. Tak ramai sangatlah. Kita bawa tu untuk mudah nak urus dari sudut bank dan sebagainya, insya-Allah. Ustaz, kalau kita pergi satu family, maksudnya ada suami, ada anak-anak apa semua, kita duduk dalam satu bilik satu family ke ataupun lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan? Dia boleh buat pilihan. Yang tu kita boleh buat pilihan. Biasanya dia standard kalau harga 7,400 tu, 7,500 tu standard bilik 4 orang lah. Standard bilik. Lepas tu kalau dia nak satu family dia boleh minta. Kalau nak bilik yang bertiga dia tinggi sikit, kalau nak bilik yang berdua tinggi sikit harga dia. Kalau yang bilik berdua tu rasa 8,000 lebih sikit lah. Saya tak ingat dia punya package dia tu. Tapi boleh kita apply daripada awal lah. Kita maklumkan ini family, package family kita nak duduk bilik grup kita, keluarga kita saja dan mereka akan beri keutamaan. Kemudian hak yang syarikat ni juga tawarkan kalau sekiranya kita nak try guna train dari Madinah ke Mekah 2 jam saja, mereka akan tolong uruskan kat kita. Tapi bank akan naik bas juga lah. Cuma jemaah dia akan naik train. Dan harga train tu lebih kurang dalam 3 hingga 400. Jadi kita boleh tolong beli dari Malaysia lah kalau kata berkeinginan nak try speed train tu, kereta api laju tu. Boleh lah, insyaAllah. Masyarakat boleh sediakan. Tapi kalau mutawif ni kita akan ikut dengan jemaah naik bas lah. Kalau sekiranya satu grup tu semua naik train, itu terpulang lah. Tapi bas memang mereka sedia sebab bas bas ni untuk bawa beg. Train tu kita hanya boleh bawa beg kecil lah. Beg-beg besar tu tak dibenarkan. Jadi sebab tu beg besar akan dibawa dengan menggunakan bas. Itu antara package ataupun kemudahan yang lain lah yang disediakan oleh syarikat ni untuk kemudahan jemaah lah, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Cuma satu lagi nak bagi tahu, kalau kita naik Saudi, air Zam-Zam tak boleh bawa balik. Itu saja. Air Zam-Zam tak boleh bawa balik. Tapi kalau nak bawa balik juga, kita adalah orang biasa, siapa yang biasa pergi, dia bubuh dalam botol kecil ni. Dia bubuh dalam botol mineral ni, kecil-kecil ni, dia tok dalam beg. Dalam beg kargo tu. Tu boleh lah bawa balik dalam 2-3 botol kecil ni. Tapi kalau nak beli macam kita bawa balik 5 liter tu, Saudi tak benarkan. Kalau naik penerbangan emas memang boleh. Cuma syarikat Musyiar Haramain ni dia tak ambil emas. Sebab emas ni dia selalu duduk delay. Dia punya jadual penerbangan tu kadang-kadang berubah-ubah. Jadi susah nak buat urusan. So hak Saudi ni dia tetap. Dia sharp masa dia. Jadi insya-Allah setakat yang saya duk ikut ni pun memang masa-masa balik, masa pergi tu memang penerbangan tu dia sharp lah. Yang selalu berlaku ni mas lah. Setakat ni. Wallahualam. Ustaz, yang tak benarkan syarikat umrah ni untuk selepas pada ketika ni yang tak benarkan kerajaan Malaysia ke kerajaan Saudi yang tak benarkan bawa masuk? Kerajaan Malaysia, bukan Saudi. Kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia. Di sana teruskan macam biasa lah. Macam biasa. Cuma dijarakkan dalam untuk nak jaga sebab dia report daripada negara-negara tertentu kata ada banyak positif kan. Itu yang sebabnya dia buat penjarakan tu. Dan ada kes yang waktu nak balik pun bila depa swab test positif. Ada yang tak boleh nak terbang tu, banyak pula tak boleh nak terbang, terpaksa dikarantinkan di sana. Jadi sebab tu jugalah antara punca dia buat penjarakan tu. Tapi dia tak halang untuk kita nak pergi. Yang halang tak boleh pergi ni ialah kerajaan Malaysia. Ada negara-negara lain sekarang boleh meneruskan lah pergi umrah. Boleh lagi. Cuma kerajaan Malaysia tak bagi. Kerajaan Malaysia yang tak bagi. Dia nak jaga supaya tak meningkat. Syarikat travel ni yang mohon supaya dibenarkan balik tu. Dibenarkan balik.
Ingat kerajaan Saudi tak benar kan masuk. Sebab tu yang pengusaha-pengusaha umrah tu dia buat rayuan tu, kerana bukan berpunca daripada Saudi yang menghalang. Yang halang tu ialah di Malaysia. Oh, last kali nak bagi kat orang Taman Jawi Jaya lah ni, kenalan Ustaz ni, Cikgu Sapiah ni. Cikgu Sapiah, kalau nak sembang Ustaz silakan. Cikgu Sapiah ataupun Cikgu Ribani, silakan. Silakan Cikgu Sapiah. Assalamualaikum Ustaz Cikgu Rahim. Tak ada apa dia cakap. Tak ada apa ke? Cuma yang bulan 12 tu cuti sekolah tu Ustaz ambil ke macam mana? Ikut? Dia ada dua harga. Kalau sebelum 15 hari bulan, harganya itu murah sikit, 7,450, 7,490. Tapi kalau 15 ke atas, dia harga 79. Dia mahal sikit lah, sikit 500 je. Yang Ustaz ambil tu cuti sekolah ke? Saya ambil awal cuti sekolah. Awal cuti awal cuti sekolah. Tu cadang-cadang tu, tapi harga dia mungkin naik sikit kot. Ustaz, Safwa tu dekat mana? Kat Ritaj ke dekat betul-betul? Dia Safwa kan luas kan? Safwa Orchid tu, hak depan sekali. Orchid. Oh, yang depan sekali. Depan sekali. Maknanya memang view kita tu kalau dapat rezeki tu memang nampak masjid terus lah. Dia depan turun-turun tu sebab dia kalau siapa yang main sapi kan di bawah tu ada Felda Hotel, Felda, restoran Felda kan. Tapi sekarang ni restoran Felda pun dah tutup. Mereka tak operasi. Jadi hak yang bangunan tu lah, hak atas tu. Atas Felda tu. Yang King, kita masuk pintu King Abdul Aziz ke mana ni? Nak masuk dekat tu, dalam masjid? Pintu nombor 1, King Abdul Aziz tu. Dia ada 3 pintu tu. Hak tengah tu pun Zamzam Tower punya hotel. Yang tu macam-macam moving feed lah apa kat tengah tu. Hak yang Orchid ni sebelah kanan tu. Sebelah kanan. Ustaz dah try tak naik yang atas tu? Apa tu? Museum ke apa tu? Museum tu. Hak baru ni nak cuba naik tapi dia tak buka lagi. Oh tak buka. Tutup lah sekarang. Dia banyak tempat-tempat yang dia tutup kat lah. Nak naik 400 lah. Siapa nak naik boleh lah. 400 rial. Tapi macam apa tu adalah juga kan. Skuter semua adalah. Skuter mereka sediakan untuk sa'i saja setakat ni yang saya tak tengok. Sebab tawaf kita boleh tawaf di bawah. Dekat. Kan dekat tawaf dekat tu. Mana dekat sangat pusingan tu. Dalam 20 minit, 15 minit dah siap dah. Untuk satu umrah, satu tawaf kita tu. 7 pusingan tu. Mana yang skuter ni untuk tawaf rasanya duk cari juga tak ada, depa tak sedia lagi. Semua depa bawa skuter tu pi dekat hak yang yang tempat sa'i. Dia tak hak tengah tu. Kat tengah tu. Jadi dia jadi sesak kat tengah tu. Semua skuter duk kat situ. Cuma dia kenakan 105 rial kot tak silap hak baru ni. Naik balik. Sa'i saja. Dia tak ada dah orang tolak tu. Dia pakai dia pakai tu lah. Dia pakai dia pakai skuter tu. Tak ada orang yang duk ambil upah tolak tu kan. Tak ada. Mereka tak benarkan dah. Tapi kalau kursi roda masih lagi boleh lah. Cuma orang lebih baik mereka naik skuter tu lah. Nak tolak, nak naik bukit tu tak larat Tu je Ustaz tanya tak tahu apa. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan-tuan yang bertanya. Cikgu Sapiah bulan 12 lambat lagi. Banyak lagi masa. Jadi boleh pergi selalu kerapkan pergi hiking. InsyaAllah nanti senang tawaf tak payah pakai skuter. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih yang bertanya semua. InsyaAllah kita untuk malam esok pula tetamu kita adalah Ustaz Fahrul Razi bin Abdul Razak. Jadi insyaAllah akan bersama kita pada malam esok. Jadi sebagai penutup pada malam ni, dah panjang lah ni, sampai pukul 11 lebih dah ni. Saya nak minta Ustaz tutup dengan baca doa untuk kami aminkan untuk kesejahteraan kita semua serta kejayaan kita di dunia dan di akhirat. Silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ala siratikal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minal riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum Tafadhal karim. amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada semua yang terus mengikuti program ni secara istiqamah, dan terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama kita pada malam ni dan seterusnya menjadi khalifah dan juga guru kita. Sehingga kita jumpa lagi pada malam esok insya-Allah. Kita tutup sama-sama dengan nasyid khatam Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma zayyinna minhu wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.